dan juga kemiskinan, banyak menulis artikel-artikel ataupun jurnal akademik dan makalah berkaitan pendidikan, perpaduan dan juga kemiskinan. Kita nak dengarkan sama-sama jam 9 nanti pewaris bersama dengan yang berusaha Dr. Anwar Ahmad. Anda kena ikutinya seketika nanti. UNIC seindah sabar, iklim inspirasi Euphoria Islami. Kita tertanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti, tak berhenti, kadangkala tak terdaya. Ada waktu kita tak mampu, ada waktu kita keliru, kita rebah meratapi nasib. Bangkitkan semula harapan kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Musibah itu hikmah. Sebaik-baik pembantu. Kabarkan berita gembira, bagimu syurga, bagimu syurga, bagimu syurga. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika, naga mewakili kebudayaan Cina, burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba, aliran air mewakili kebudayaan Greek purba,
dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Kunjungi pameran Sultans of Science. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala wahdahu la syarika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusanku. Doa menghindari wabak penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassalna bi dhil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma sarif 'anna hadha al-waba' wa qina sharra ar-rada' wa najjina min at-ta'n wat-ta'un wal-bala' بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kami berlindung dengan mulia Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpegang teguh pada mulia Allah, Tuhan pemilik sekalian alam ghaib, dan kami bertawakal kepada mulia Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan ta'un dan bala bencana. Kami mohon dengan ihsan-Mu, wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha menguasai. Sesungguhnya Dikau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang berkuasa menolak bala, Ya Allah, Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Melaka 89.5. Jabir ibn Hayyan. Abu Musa Jabir ibn Hayyan ibn Abdullah Al-Kufi lahir pada tahun 722 Masihi di Tus, Iran, dan meninggal dunia di Kufah sekitar tahun 815 Masihi. Sarjana-sarjana dunia mengiktiraf beliau sebagai bapa kimia. Ibn Hayyan yang bapanya seorang ahli farmasi menghabiskan hampir keseluruhan hidupnya di Kufah, Iraq, tempat beliau menjadikan kimia sebagai cabang ilmu sains yang bersistematik. Beliau banyak menghabiskan masanya di makmal untuk mengkaji dan menyempurnakan proses pemajaluapan, pencecairan, penghabluran, penyulingan, penulinan, pengamalgaman, pengoksidaan, penyejatan dan penurasan. Beliau juga menulis tentang kaedah penggabungan bahan kimia tanpa kehilangan ciri asalnya,
untuk membentuk kesatuan unsur yang amat halus untuk dapat dilihat oleh mata kasar. Teorinya itu kelihatan munasabah pada zaman kini, namun lebih 1250 tahun yang lalu, ia merupakan sesuatu yang luar biasa. Ibn Hayyan ternyata mendahului zamannya. Ibn Hayyan meningkatkan keupayaan eksperimen kimia secara pesat dengan menemui asid sulfurik, nitrik dan nitromuriatik yang kesemuanya kini penting dalam industri kimia. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman bersiaran kita untuk Ekspresi IKIM. Hari ini Rabu, seperti biasa kita bawakan rancangan Pewaris yang kita baru sahaja terbitkan rancangan ini untuk sama-sama kita dengarkan isu berkaitan generasi muda, pewaris kepimpinan negara kita, insya-Allah. Apa isu-isu sekitar mereka kita nak dengarkan sama-sama. Dan pada malam ini saya memilih satu topik yang sering diperkatakan, bukan sahaja untuk anak muda, bukan pada mereka yang terlibat dalam situasi ini, bahkan ibu ayah lah yang memantau mereka dan juga para guru, pensyarah yang terlibat sama dalam sesi PDPR ini. InsyaAllah malam ini kita nak dengarkan bicara tentang prestasi pelajar PDPR. Anda dengarkan Pewaris di Radio IKIM, juga berinteraksi kita di Facebook Live pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang dah pun mengikuti kita. Sebarang komen yang boleh sertakan dekat live Facebook kita, komen dekat situ insyaAllah. Dan kita malam ini bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Anwar Ahmad, merupakan pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat doktor kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dalam suasana kita hari ini berhadapan dengan pandemik COVID-19, kalau ikutkan angka hari ini nak mencecah ke 20,000 jangkitan baharu, maka ianya makin hari makin bimbang lah bila sebut tentang PDPR, yang mana kita dah usahakan dari tahun lepas lagi perkara ini sebab kita tak nak ada close contact dengan ramai orang. Maka kita dah wujudkan PDPR ini di pihak kementerian sendiri, dah aplikasikan kepada anak-anak muda. Ini sebagai satu langkah untuk kita mengekang penularan jangkitan. Dan cuma bila makin lama kita berhadapan dengan situasi ini, kalau kita bercakap dengan orang yang memang duduk dekat rumah, macam saya keluar sebab esensial, kena bekerja di luar, masih lagi keluar, dan yang duduk dekat rumah dari awal tahun, memang tak dari awal hari itulah pandemik COVID-19, ada jenis yang memang tidak keluar langsung, dan urusan-urusan pembelian barangan keperluan pun ada jiran-jiran yang bantu dan sebagainya. Mereka mungkin dah mengalami kelesuan pandemik itu sendiri, dah lama sangat berada dalam suasana ini. Tak kurang juga kepada generasi muda kita doktor, sebab semua orang cabaran ini semua orang pun lalui, yang kecil pun lalui. Ialah yang kecil kita dah mereka kehilangan waktu bermain mereka secara fizikal di luar. Kita kena alih perhatian mereka mungkin kepada permainan-permainan gadget kan. Dan satu lagi kepada generasi muda, anak-anak pelajar kita, adakah okey mereka? Selama ni kita dengar, saya di radio pun selalu sebut dekat ibu ayah dan juga ada anak, okey ke belajar PDPR-nya, harap berjalan lancar, harap tak ada siapalah yang tercicir dalam akses pendidikan yang berkualiti yang kita harapkan. Ialah dalam setahun dua ini kita pun tak pasti bagaimana prestasi anak-anak kita. Ibu ayah memikirkan kebimbangan tentang pendidikan mereka dan juga kebimbangan kalau dibenarkan bersekolah dari segi keselamatan kesihatan mereka pula. Jadi kita nak tahulah doktor, awal ini sebelum kita bercerita panjang lagi tentang apa kelemahan yang selama ni kita dah buat, mungkin kita tak perasan kena tambah baik, ataupun yang tak perlu kita buat dalam tempoh PDPR tu kita tinggalkanlah. Itu antaranya sebab kita dah lama pun dan suatu situasi ini, jadi SOP tu kita harap dah jelas dan semua orang pun dah faham lah dengan situasi PDPR. Jadi macam mana situasi PDPR hari ini yang dilalui oleh adik-adik pelajar? Cabaran mereka terlalu besar lah doktor. Saya nak belajar dulu pun saya rasa macam jenuh lah mak ayah nak suruh belajar. Tapi kali ni saya tak tahu macam mana adik-adik saya melalui norma baharu ini. Dengan kes hari ni dah pun nak mencecah 20,000. Adakah berapa lama lagi kita lalui PDPR ini? Adakah kita nak bagi tahu mereka macam mana? Okey, tak apalah, cukuplah setakat tahun ni, nanti tahun depan insya-Allah kita masuk sekolah semula. Macam mana doktor? Baik, terima kasih Saudara Faiz. Faiz dah bagi satu gambaran yang begitu baik untuk kita mendekati persoalan kita tentang isu PDPR ni, isu kelesuan
fatigue ini isu kelesuan pandemik, dan hari ini kita cakap soal kelesuan PDPR dah. Maksudnya pelajar lepas 1.5 tahun ni dia dah penat dah tentang PDPR ni, dah orang dah tak boleh lagi dah nak menatap skrin yang terlalu lama dan sebagainya. Ada pelajar yang dah burn out, ada pelajar yang dah malas bangun pagi pun sebab tak mampu lagi nak menghadap skrin tu sampai 2-3 jam, ada yang sampai tengah hari. Jadi senario ini memang real, memang berlaku. Ini bukan mungkin kita dengar dalam Facebook, dalam media sosial, kita dengar macam keluhan. Tetapi sebenarnya memang ada kajian-kajian secara empirikal yang membuktikan bahawa memang psikologi anak-anak kita, bukan saja anak-anak, guru-guru dan ibu bapa juga telah mengalami apa yang dipanggil sebagai kelesuan ni ataupun burnout ni. Baik, itu yang pertama yang saya nak bagi tahu, bahawa ini adalah perkara yang berlaku, real. Dia bukanlah sesuatu keluhan ataupun pandangan ataupun persepsi. Dia memang benar-benar berlaku bahawa anak kita berada dalam keadaan yang lesu belajar disebabkan oleh terlalu lama dengan amalan PDPR. Baik, kalau kita lihat PDPR ni, kita faham PDPR ni pada tahun lepas. Pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah ni kita mula dengar tahun lepas. Tetapi segi amalannya, kita dah lama sebenarnya melakukan PDPR ni. Cumanya nama dia bukan PDPR lah. Kalau saya ingat balik zaman saya dulu, tahun 70-an, 80-an dulu, kita ada gaya post dulu kan. Ada belajar, kan, ada satu syarikat tu dia akan bagi gaya post. Jadi pelajar-pelajar ni biasanya lepas SPM ni yang tak dapat result yang baik, misalnya dia orang ambil SPM sekali lagi, dia orang belajar menggunakan gaya post ni. Bayar yuran, kemudian post lah ke rumah, kemudian dia orang belajar nota dan sebagainya. Itu pun sebenarnya PDPR melalui edaran nota dia panggil. Satu lagi amalan kita yang pernah kita alami sebagai PDPR adalah TV pendidikan. Tahun 70-an, 80-an, 90-an dulu kita sangat kuat dengan TV pendidikan. Saya masih ingat lagi masa saya kecil dulu, kita nak pergi sekolah masa tu, saya sekolah di Kedah dulu. Kita nak pergi sekolah sebab cikgu semalam bagi tahu yang esok kita akan tengok TV pendidikan. Jadi kita dah seronok nak tengok TV pendidikan. Sebab pada waktu itu TV bukanlah ada di semua rumah kan. Jadi TV pendidikan ni jadi satu macam keseronokan pada masa tu. Itu juga satu bentuk PDPR. Maksudnya PDPR ini dari segi amalannya, nama dia tu mungkin baru tapi segi amalannya kita dalam masyarakat sistem pendidikan kita dah lama amal. Maksudnya kita dah ada pengalaman tu. Itu yang pertama. Apa yang baru mulai tahun lepas adalah PDPR sejarah dalam talian. Itu yang baru tu. Yang kita duk bincang, banyak isu-isu yang timbul, guru, berbagai-bagai keluhan guru itu adalah PDPR dalam talian. Jadi sebenarnya PDPR ni banyak cara. Dalam talian, luar talian, edaran nota, TV pendidikan, jadi ada banyak kaedah. Baik, apa yang berlaku dalam negara kita pada bulan Mac 2020 yang lepas apabila kita diserang oleh pandemik ini, jadi keputusan kerajaan untuk menutup sekolah, maka kita terpaksa membuat pilihan. Apakah kaedah yang kita nak bagi pada anak kita supaya mereka tak tercicir daripada pembelajaran? Kalau kita tutup sekolah langsung tak belajar, akhirnya anak-anak akan tercicir. Jadi kerajaan telah mengambil keputusan kita menggunakan kaedah dalam talian pada waktu itu. Mungkin keputusan itu mungkin agak sedikit tidak tepatlah pada waktu itu. Sebab kita dapati bahawa kajian daripada KPM sendiri membuktikan bahawa hampir 40%, 36.9% anak-anak kita tak ada gadget. Jadi macam mana dia orang nak buat dalam talian kalau dia orang tak ada gadget? Hampir 50% daripada kawasan di negara kita tidak ada akses internet. Kalau ada pun tak laju untuk buat dalam talian. Dan jumlah pelajar yang tak ada gadget ni, jumlah dia hampir 1.85 juta orang pelajar yang tak ada gadget ni. Jadi sepatutnya penggunaan PDPR dalam talian ni bukan kaedah untuk negara kita. Sebab kita adalah sebuah negara yang belum mempunyai kemudahan online yang mencukupi, memadai untuk kita laksanakan PDPR. Jadi
ini pun sebenarnya dicadangkan oleh OECD. Kalau peringkat dunia ni kan, ada UNESCO, OECD, mereka pun mencadangkan kalau negara-negara yang macam negara Eropah, negara maju yang sistem internet mereka lebih menyeluruh, maka gunakanlah pembelajaran dalam talian. Tapi kalau negara membangun ataupun negara yang lebih kurang maju, macam kita negara membangun, maka gunalah kaedah-kaedah lain yang boleh sampai kepada semua pelajar. Sepatutnya kalau ikutkan cadangan itu, kita kena guna TV pendidikan dan juga edaran nota supaya sampai pada semua pelajar. Sama ada pelajar itu ada internet, tak ada internet, ada gadget, tak ada gadget, mereka masih boleh belajar setara dengan pelajar-pelajar lain. Jadi kalau pelajar yang ada online tu, tambahanlah. Mereka boleh, itu sebagai satu tambahan kepada pembelajaran. Tapi TV pendidikan dan edaran nota itu akan menjadi dia punya teras dia ataupun dia punya induk dia kepada PDPR itu. Itu yang dicadangkan oleh OECD. Tapi mungkin Malaysia pada waktu itu tidak mengambil keputusan yang dicadangkan itu, tapi kita kekalkan juga untuk meneruskan guna online. Jadi kita dengarlah beberapa isu masalah yang mungkin Saudara Faiz pun selalu dengarlah, dan sebagai orang media kan selalu mendengar isu-isu yang ditimbulkan oleh ibu bapa, oleh guru-guru, oleh pelajar tentang ketidakmampuan mereka berkaitan menyediakan gadget kan. Nak beli data internet pun harga dia taklah murah kan. Kalau hari-hari anak 4-5 orang nak guna data ni, ambil duit yang banyak jugalah dalam keadaan ekonomi yang tidak baik. Jadi kita lihat pada peringkat awal ni Faiz, kita dapati bahawa kita sepatutnya membuat apa kita panggil pemikiran semula kepada PDPR ni, sebab macam Saudara Faiz sebut tadi, sekarang ni dah hampir 20,000. Jadi pada pandangan saya, kita tak jangka lah sekolah akan dibuka dalam masa yang terdekat ni. Seperti yang diumum Doktor. Di umur saya tidak jangka lah benda itu akan berlaku. Mungkin KPM sekarang pun sedang merangka ataupun berfikir kan untuk memikirkan kaedah yang terbaik lah. Mungkin itu dalam perancangan mereka, tapi sebagai pengkaji pendidikan, saya melihat bahawa memang kita tidak mempunyai keupayaan untuk membuka sekolah lagi pada waktu ini kerana angka itu terlalu tinggi. Yang keduanya adalah dari segi ibu bapa. Ibu bapa pun tak bersedia nak hantar anak-anak mereka ke sekolah dengan keadaan macam ni kan. Betul. Apatah lagi kalau anak-anak sekolah rendah, ibu bapa tak boleh nak pastikan keselamatan anak-anak mereka itu dalam kawalan mereka dan sebagainya. Jadi pada peringkat ini saya dapat katakan bahawa kita kena fikir balik PDPR ini supaya dia lebih berkesan, lebih sesuai dan tidak semestinya dalam bentuk online saja. Kita fikir cara-cara yang lain yang lebih murah, yang lebih mudah dan sampai kepada semua pelajar di seluruh negara, sama ada di kawasan bandar, luar bandar, pedalaman kan. Yang penting adalah semua pelajar dapat maklumat, bahan pembelajaran yang sama tanpa mengira di mana pun mereka berada. Itu pada saya suka apa yang doktor sebut berkaitan dengan akses yang lebih mudah, yang lebih murah. Satu lagi sebab bila melihat kepada akses atas talian ini, kita bimbang dari segi keselamatan terhadap screen time yang terlalu lama itu pun jadi kebimbangan juga kepada mata kanak-kanak kan. Adakah mereka sedia dari segi itu? Dan doktor, kalau kita melihat pemilihan yang seperti doktor sebut dari segi edaran nota dan juga TV pendidikan, sekarang ini dah dikembalikan semula lah, tapi masanya mungkin terhad, channelnya mungkin terhad, dan juga orang kata mata pelajaran juga terhad lah yang ditayangkan di TV. Adakah kita tak nak menggunakan kaedah-kaedah semua ini, seolah-olah kita tidak menggunakan teknologi itu sebaik mungkin? Kita rasa macam tak nak terkebelakang, sebab itu kita dah biasa guna. Adakah ianya tidak berkesan sehingga tidak memilih cari itu, doktor? Baik, kalau kita tengok kajian oleh OECD, dia orang dah selalu keluarkan report kajian mereka. Bulan Oktober tahun 2020 dia orang keluarkan satu laporan. Memanglah kalau kita bandingkan antara kaedah dalam talian, edaran nota, TV pendidikan, dalam talian yang paling berkesan. Itu dari segi keberkesanan. Tetapi dengan syarat, satu, ada gadget lah. Yang keduanya, internetnya mesti bagus. Yang ketiganya adalah ada bahan-bahan digital dalam pembelajaran tu. Maksudnya kalau pelajar nak belajar,
secara internet ni ataupun dalam talian, mereka tak boleh bergantung sepenuhnya pada guru. Mereka juga ada kemahiran mencari maklumat sendiri dan sebagainya tentang topik yang mereka belajar. Jadi yang terbaik memang dalam talian, tetapi kita ada kekangan lah sebab kita tidak ada kemudahan yang sebegitu baik yang seperti di negara-negara maju. Belum lagi lah, insyaAllah kita akan ke arah itu. Tapi apa yang berlaku adalah kalau kita tidak ada pilihan itu, maka kita sepatutnya pergi kepada pilihan kedua yang dicadangkan, iaitu dengan mengadakan edaran nota dan TV pendidikan. Jadi kalau kita guna kaedah kedua itu, walaupun dari segi keberkesanannya kurang sedikit, tetapi dari segi penyampaian dia itu dia meluas, dia menyeluruh sampai kepada semua pelajar. Sekarang yang menjadi masalah kita, Faiz, ramai anak-anak kita di kawasan luar bandar pedalaman khususnya. Saya dulu mengajar di Sarawak, di pedalaman Sarawak. Jadi kita tahu bahawa anak-anak di kawasan pedalaman ni, satu memang tak ada gadget, yang keduanya internet memang tak ada dah. Jadi mereka ni terus terlepas, mereka terus tercicir. Cikgu pun nak call dia orang pun tak boleh, internet lain tak ada semua kan. Jadi apa yang berlaku adalah mereka yang berada di kawasan pedalaman, pertama. Yang kedua adalah anak-anak di kawasan bandar yang miskin, yang sangat miskin ni, mereka juga tercicir. Jadi bila kita menggunakan kaedah yang tidak menyeluruh, kita dapati ada kumpulan-kumpulan pelajar yang akan tercicir. Jadi mereka ni langsung hilang daripada radar kita. Jadi pada pandangan saya, lebih baiklah kita ambil kaedah yang mungkin kurang sedikit berkesan, tetapi dia sampai pada semua pelajar. Daripada kita pilih kaedah yang sangat berkesan, katalah sangat berkesan, tapi mungkin hanya 50% saja pelajar yang mungkin dapat kan. Jadi dia tak adil lah pada pelajar yang miskin, yang berada di pedalaman dan sebagainya. Betul. Apa yang penting, Doktor, hak untuk mendapatkan akses kepada pendidikan itu hak semua orang kanak-kanak. Semua orang perlu ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi cara yang terbaik adalah menyeluruh sampainya. Mungkin sedikit kurang berkesan, tapi kita dah lihat dahulu pun ada kaedah ini dah diguna pakai, alhamdulillah, dah pun berjaya pun kan. Sebab kita dah ada pengalaman TV pendidikan, kita dah ada 30 tahun pengalaman menguruskan TV pendidikan. Edaran nota cikgu-cikgu memang selalu buat kan. Jadi pengalaman-pengalaman tu akan meningkatkan keberkesanan dia. Sebab kita sudah ada pengalaman tu. Itu saya rasa kaedah yang sesuai lah untuk kita. Mungkin follow up dengan teknologi kot Doktor? Follow up oleh cikgu. Betul. Kita boleh follow up sebab ada juga kawasan-kawasan. Misalnya ada kawasan yang internet dia sekejap ada, sekejap tak ada kan. Jadi waktu internet ada, guru boleh gunakan secara internet. Tetapi itu sebagai tambahan. Jadi maksudnya penggunaan internet tu masih boleh digunakan atas keadaan-keadaan bergantung pada lokasi. Tetapi kita nak supaya macam Faiz cakap, pendidikan ni untuk semua. Semua patut dapat sekurang-kurangnya semua sama. Betul. Tapi kalau di atas itu, kalau ada yang dapat lebih, alhamdulillah, lebih baiklah. Okey, terima kasih Doktor. InsyaAllah kita nak berehat sekejap. Kita nak kembali selepas ini untuk kita bincangkan tentang prestasi pelajar PDPR ini, dan kita nak lihat pula kepada aspek human touch selepas ini. Memang dah tak boleh ada sebarang interaksi fizikal dengan kebimbangan kes-kes jangkitan ini, tapi kita nak tahu macam mana aspek-aspek nilai tambah itu boleh kita berikan kepada anak-anak generasi pemuda kita. InsyaAllah kita nak kembali selepas ini. Doktor, berehat sekejap. Dengarkan pewaris seketika nanti untuk kita sama-sama bincangkan dalam tajuk yang kita bawakan pada malam ini. Terus setia bersama kami, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية
الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baklah 91.5 FM. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus menonton di Facebook Live kita Pewaris. Tajuk kita bawakan prestasi pelajar PDPR. Kita nak melihat bagaimana keberkesanan yang dah pun kita lalui. Kita faham kebimbangan oleh ibu ayah. Kita faham keletihan dan kelesuan oleh anak-anak pelajar kita hari ini. Tapi inilah untuk kita berikan jaminan kepada pendidikan dan juga masa depan mereka. InsyaAllah kita dengarkan bersama dengan Berusaha Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Community Fakulti Pendidikan UKM. InsyaAllah Dr. kita banyak lagi nak bercerita tentang prestasi pelajar ini. Ada satu artikel Doktor berkaitan dengan kaji kesilapan PDPR untuk elak terus bebankan murid dan juga guru ini, yang mana Doktor ada sebut dalam artikel tersebut kesilapan PDPR ialah menggunakan sistem persekolahan dan bukan sistem pembelajaran. Mungkin Doktor nak boleh kongsikan sikit lah apa yang disebut tentang kesilapan ni. Terima kasih Faiz. Itu satu soalan yang pada saya memang selari atau sesuai yang kita bincangkan. Yang pertama sekali, kita apabila pandemik ni datang, kita tutup sekolah kita. Okey. Bila tutup sekolah kita, jadi amalan-amalan persekolahan tu bermaksud terhenti sebab kita tutup sekolah. Tetapi pembelajaran tidak boleh terhenti, dia berterusan kan. Jadi apabila kita melaksanakan PDPR, fokus kita bukanlah kepada menjayakan persekolahan tetapi menjayakan pembelajaran. Baik, apa perbezaan dia? Itu mungkin soalan yang mungkin Faiz silakan. Baik, kalau dalam soal persekolahan, perkara yang paling dipentingkan misalnya kehadiran ke sekolah. Kan kalau kita tengok cikgu-cikgu kan ataupun pengawas sekolah dulu kan, kita datang lambat sikit, pengawas ambil lama kat depan kan. Betul. Ataupun masuk kelas, benda pertama yang cikgu buat adalah ambil kehadiran kan. Jadi dalam kita melaksanakan persekolahan, kehadiran tu memang penting. Attendance itu penting. Tetapi dalam kita melaksanakan pembelajaran, attendance itu sudah tidak menjadi keutamaan kita. Apa keutamaan kita? Penglibatan. Bila kita cikgu mengajar dalam kelas ni, kita nak pelajar tu terlibat aktif dalam kelas tu. Bertanya soalan kan, menjawab soalan dan sebagainya. Jadi maksudnya kita kena bezakan antara apa keutamaan kita. Semasa persekolahan, keutamaan kita kehadiran. Pelajar mesti hadir dan sebagainya. Tetapi dalam PDPR, kehadiran itu mungkin tidak boleh dilakukan. Misalnya pelajar tak ada internet. Dia tak boleh hadir, dia nak belajar. Pelajar ni pelajar yang baik, dia nak belajar tetapi rumah dia tak ada internet ataupun dia tak ada gadget, peranti. Jadi kalau kita menggunakan kehadiran itu sebagai pengukur kepada pencapaian pelajar ataupun keutamaan kita, maka ramailah pelajar akan dilihat sebagai tidak hadir ke sekolah, tidak hadir pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran dia boleh berlaku dalam bentuk-bentuk yang lain. Sama ada dia tak boleh hadir ke kelas, dia tidak hadir ke dalam PDPR. Tetapi dia bagi tahu cikgu saya tak dapat hadir tapi cikgu punya latihan semua saya dah buat. Kerja rumah yang cikgu bagi semua saya dah siapkan. Ada soalan yang saya tak boleh buat, saya nak tanya cikgu. Telefon cikgu walaupun dia tak boleh Google kan, tak boleh buat. Maksudnya itulah dia penglibatan dia. Dia tak hadir dalam bilik darjah, dia tidak hadir masa Google Meet, tak jadi masalah. Jadi sekarang ni apa yang berlaku dalam sistem pendidikan kita, saya lihat kita terlalu mementingkan soal kehadiran ni. Kena ambil laporan, kena ambil attendance, pelajar tak datang ke kelas masa Google Meet, dah jadi masalah pada cikgu kan. Tapi patutnya dalam pelaksanaan PDPR tidak menjadi masalah langsung benda tu. Macam juga dulu macam tadi saya beritahu tadi kan, kalau kita tengok TV pendidikan kat rumah kan,
TV pendidikan kat rumah kita nak tengok pagi boleh, petang boleh, malam boleh kan. Maksudnya dia tidak mengutamakan kehadiran tu. Dia yang penting kita engage, kita nak terlibat dalam proses pembelajaran tu. Ini perkara yang kita kena ubah. Ini dari segi mindset lah, cara kita berfikir bahawa bila kita melaksanakan PDPR, yang penting adalah jaga engagement pelajar. Dia tak dapat hadir, tidak menjadi masalah. Mungkin dia ada cabaran-cabaran, kesulitan, kesukaran. Tetapi jangan lepaskan dia. Libatkan dia ataupun engage dia dengan cara-cara yang lain. Dia tak boleh masuk online, dia belajar cara lain. Cikgu, dia boleh call cikgu, boleh WhatsApp cikgu dan sebagainya. Jadi jangan dihukum lah. Jangan dikatakan pelajar ni tak baik sebab dia tak hadir online kan. Jadi PDPR ni menuntut kita, guru-guru, KPM, pegawai-pegawai kementerian untuk terbuka, berfikir secara baru. PDPR bukan sekolah. PDPR adalah pembelajaran. Jadi bila pembelajaran ni kita kena lebih terbuka dari segi penglibatan pelajar, cara pelajar nak belajar kan. Yang penting engagement. Yang penting pelajar masih menghubungi guru. Yang pelajar, guru tahu pelajar masih berminat nak belajar dan sebagainya. Walaupun dia tak hadir. Jadi itu secara umum lah perbezaan antara PDPR, pembelajaran dengan persekolahan. Satu lagi, kalau dalam persekolahan, kita nak dalam classroom tu, pelajar mesti duduk dalam kelas. Betul. Kan? Pakai uniform. Kemudian kan? Dan bila kita laksanakan PDPR, itu semua dah tak penting sebab kita tak pentingkan pasal persekolahan tu. Jadi uniform tak perlu lagi dah. Kan? Ataupun cikgu bagi kuliah sampai kalau di sekolah cikgu 40 minit cakap. Tapi bila kita laksanakan PDPR, cikgu mungkin cakap 10 minit je. Lagi 30 minit tu adalah aktiviti pelajar. Pelajar dia di rumah dia sendiri, dia cari bahan, dia buat assignment kan, dia buat projek, dia buat latihan, dia buat sendiri. Jadi PDPR tu walaupun masanya mungkin 40 minit, tapi 10 minit pertama cikgu bercakap ataupun 5 minit pertama cikgu bercakap, kemudian pelajar buat aktiviti sendiri, 5 minit terakhir cikgu akan buat kesimpulan balik. Jadi itu proses yang berbeza dengan persekolahan dengan pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran tu dia lebih luas, lebih terbuka, lebih santai kan. Persekolahan tu dia disiplin, dia ada aturan-aturan dia. Jadi berbeza. Itu maksud saya. Terima kasih Doktor. Berkaitan dengan itu, maknanya semua orang perlu terlibat secara agresif lah, terutamanya para guru. Ibu bapa pun kena mainkan peranan lah. Kita kembalikan peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak ni. Kalau sekolah ibu bapa tak boleh masuk sekolah. Tak boleh masuk bilik darjah kan. Tapi bila kita laksanakan PDPR, ibu bapa digalakkan untuk membantu anak-anak dia. Itu nampaklah perbezaan kan. Apa yang masuk sekolahan, apa masuk pembelajaran. Perlu dah, kita dah masuk tahun kedua pun kita lalui PDPR ini, macam doktor sebut, dengan angka-angka yang begitu tinggi. Kebimbangan untuk kembali ke sekolah tu, ialah kita percaya mungkin bukanlah masa terdekat. Dan itu tentang aspek kurikulum, doktor. Adakah bercakap tentang aspek kurikulum yang sebelum ini boleh berpersatuan kalau di sekolah, boleh ada aktiviti-aktiviti luar. Cuma sekarang ni sangat terhad, kita pun faham. Cuma kita tak naklah aspek-aspek sebegitu tertinggal oleh anak-anak generasi ini. Juga kepada pelajar-pelajar di IPT, mereka terutamanya yang tahun-tahun akhir perlu menjalani latihan industri. Ada pula industri yang ditutup sektornya, maka mereka pula tidak boleh dapat pembelajaran di industri itu. Maka perkara ini macam mana doktor lihat situasi kurikulum ni? Kita kena faham bila kita sebut falsafah pendidikan tu kan, dia bukan hanya akademik kan. Dia juga melibatkan jasmani kan. Melibatkan emosi. Maksud dia co-curriculum tu penting. Ada setengah orang ingat co-curriculum tak penting. Akademik tu dulu. Akademik saja. Tapi pada saya, kalau kita nak lahirkan murid-murid yang baik, yang balance, yang seimbang kan, kita kenalah. Walaupun waktu ni waktu yang sukar, waktu PDPR, waktu pandemik ni, tetapi emosi kita kena diperkuatkan juga. Jasmani kita, kesihatan kita kena ada juga. Maksudnya pelajar-pelajar ni walaupun bukan hanya akademik, tetapi juga mesti melibatkan diri dalam co-curriculum. Cumanya format dia mungkin berubah.
format dia tak lagilah dalam bentuk yang dulu. Kalau macam kadet boleh berkawat di padang. Nah, sekarang ni mungkin kemahiran ataupun kebijakan guru besar, guru-guru untuk ubah soal. Apakah co-curriculum yang boleh kita amalkan secara dalam talian misalnya? Kan? Misalnya berdebat, kan? Komunikasi, jadi DJ misalnya. So, ada banyak aktiviti komunikasi boleh dilakukan dalam co-curriculum. Yang keduanya adalah dari segi bahasa, kemahiran bahasa, mengarang, menulis, kan, aktiviti cerpen, banyak aktiviti penulisan yang boleh dilakukan sebagai co-curriculum. Kemudian kita juga dapat lihat ada banyak pertandingan, kalau kita tengok ada sekolah-sekolah mengajukan pertandingan catur online, kan, ataupun e-game, e-sport online, kan. Jadi banyak sepatutnya co-curriculum kita juga harus berubah mengikut keadaan kita. Ada perkara yang terpaksa kita tangguhkan lah sekejap. Bola sepak tak boleh main lah, kan. Seorang-seorang kan. Macam nak main bola sepak. Tapi kita kena tukar. Maksudnya waktu inilah guru-guru, pentadbir sekolah, pihak KPM kena ada apa kita panggil smart decision lah. Kena buat keputusan yang bijak. Apakah perkara-perkara yang kita boleh teruskan semasa masa pandemik ini supaya co-curriculum anak-anak kita tidak terhenti. Okey, itu yang pertama yang Pak Izan. Yang kedua adalah berkaitan lifestyle industri. Baik, betul. Saya pun setuju. Ada juga pelajar-pelajar saya pun tertangguh jugalah. Mereka ada masalah dengan lifestyle industri ini sebab banyak syarikat yang mereka mohon tutup, tak boleh dilaksanakan. Jadi mereka terpaksa ubahlah ataupun tukar pergi ke sektor-sektor yang bersesuaian untuk teruskan latihan industri. Sebab kalau tak buat latihan industri nanti tak cukup kredit, tak boleh grad. Jadi ada setengah-setengah universiti yang membuka di universiti ni ada juga yang dia panggil essential department lah, jabatan-jabatan yang memang perlu dibuka juga walaupun masa pandemik ni, beberapa jawatan yang kecil lah. Jadi mereka boleh buat internship dalam universiti yang pertama. Yang keduanya mereka boleh memilih untuk buat essential dengan syarikat-syarikat yang masih lagi dibenarkan essential lah, yang masih dibenarkan untuk diteruskan. Jadi buat masa ni kita memang saya nampak banyak universiti yang buat pengubahasuaian tu dalam keadaan ni, dan kita memang bersyukurlah sebab syarikat-syarikat yang dibenarkan buka tu sangat memberikan kerjasama, kan, sebab mereka pun faham keadaan anak-anak kita, dan alhamdulillah lah, kita harapkan anak-anak yang pergi latihan industri ni walaupun mungkin pengalaman mereka tu berbeza lah dengan keadaan biasa, tapi harapnya mereka dapat banyak belajar perkara-perkara dalam industri itu, insyaAllah. Itu dia, terima kasih doktor. Kita harap aspek co-curriculum itu juga tidak dikesampingkan lah, dapatlah kita pertingkatkan juga pelbagai skill dan kemahiran, sebab setengah orang cakap bila dah duduk dekat rumah banyak kemahiran-kemahiran baru boleh diteroka, doktor. Betul. Ada yang pandai melukis. Sekarang ni saya tengok kawan-kawan saya melukis, kan. Baru boleh sedar daripada melukis, baru tahu. Apa pun, insyaAllah kejap lagi kita nak minta sedikitlah pesanan dan nasihat doktor untuk semua orang yang terlibat dalam pembelajaran dan pengajaran kat rumah ini. Apa yang boleh kita belajar, dah lama kita atasi, dah lama kita duduk dalam situasi ini, yang boleh kita tambah baik agar kita dapat kurangkanlah tekanan-tekanan yang tidak perlu itu. InsyaAllah kita berehat sekejap doktor, kembali selepas ini untuk konklusi bicara kita berkaitan dengan prestasi pelajar PDPR. Jadi anda jangan ke mana, kembali seketika nanti. Kim Inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Radio IKIM 20 tahun telah mencipta lagu-lagu terbaik dan terkini di anugerah pencinta nasyid IKIM bersama kumpulan-kumpulan nasyid terkenal di Malaysia. Radio IKIM
IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian semua. Kembali untuk pewaris bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan juga Berusaha Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan UKM. Kita dah dengarkan banyak cadangan-cadangan yang diberikan oleh Berusaha Doktor berkaitan dengan PDPR. Ini situasi yang tak boleh elak dah, semua orang pun kena lalui. Sebab kalau hantar anak dekat pagar sekolah setakat tu je boleh, tak boleh masuk pun. Jadi sebab kita tutup persekolahan dan juga universiti pun kita tak pasti doktor, ada ke ura-ura bila akan masuk semula ke? Belum. Setakat ni macam inilah situasi yang perlu kita berhadapan. InsyaAllah doktor sedikitlah kepada semua orang yang terlibat, kepada guru, kepada pensyarah, kepada ibu ayah yang mungkin dah tak tahu dah nak buat macam mana dengan anak yang mungkin hari-hari kena mengadap bangun pagi 8.30 dah mula sesi PDPR. Dan untuk anak-anak sendiri yang dah letih mengadap laptop, yang dah letih hari-hari nak kena buka itu dan ini, nak kena tengok sesi pembelajaran atas talian ini, macam mana doktor pesan untuk semua agar pembelajaran dapat kita teruskan dan akses kepada pendidikan tu semua orang dapat. Baik, terima kasih Faiz. Baik, saya mungkin satu perkara lah yang saya belajar sepanjang setahun setengah ni kita melalui pandemik dalam ruang pendidikan ni. Satu perkara yang kita kena sedar bahawa semua orang melalui proses ini dan semua orang sekarang ni semakin lemah sebenarnya kan. Kita rasa semakin lemah dari segi mental kita kan. Kita rasa semakin macam yalah cepat-cepat kita nak keluar daripada situasi ini, tetapi belum boleh lagi dengan keadaan yang cukup tinggi. Satu perkara yang kita boleh buat adalah kita kena ubah minda kita dan mulai sepatutnya kita lebih bekerjasama antara semua pihak. Jangan kita tuding-menuding jari, menyalah-nyalahkan kan. Ibu bapa jangan salahkan guru jangan salahkan ibu bapa. Ini dahlah kita lemah. Kita saling menyalahkan, dia akan melemahkan kita lagi. Ini sepatutnya saya selalu cadangkan pada rakan-rakan saya lah di kalangan guru-guru dan juga ibu bapa. Inilah masanya hubungan ibu bapa dan guru-guru melalui PIBG itu kita kena tingkatkan. Kalau dulu kita mungkin usaha kita 10, sekarang ni kita kena usaha 100 bagi hubungan itu rapat sebab yang mendapat kebaikan daripada hubungan yang baik antara guru-guru dan ibu bapa itu adalah anak-anak kita, murid-murid kita kan. Jadi kena selalu berhubungan, selalu berbincang, selalu bertolak ansur. Kalau ada guru yang ada ibu bapa misalnya memaklum pada guru, minta maaf cikgu, anak saya tak dapat masuk kelas sebab telefon tak ada kan. Saya terpaksa guna telefon ni. Jadi guru kan tak apa, cik. Nanti saya akan siapkan nota ataupun saya akan bagi nota pada anak cik. Maksudnya saling tolong menolong itu pada saya adalah satu perkara yang hikmah lah. Hikmah kita sekarang ni adalah dengan tolong-menolong itu maka kita dapat meringankan beban sesama kita. Beban guru dapat dikurangkan. Kalau ibu bapa, misalnya ibu bapa, ada ibu bapa saya suka tengok. Ibu bapa sering memberi pujian, memberi sokongan, memberi penghargaan, mengucapkan terima kasih kan. Kadang-kadang meningkatkan kerjasama tu. Guru-guru akan rasa seronok, akan rasa bersemangat sebab usaha mereka untuk mendidik itu ibu bapa menghargai. Jadi kadang-kadang benda yang macam tu, sokongan moral itu cukup sebenarnya untuk guru-guru. Macam jugalah kita selalu memberi sokongan moral pada our frontliner kan, sokongan pada doktor. Jadi kalau ikutkan kekuatan tu doktor, kita punya jururawat tu dah letih dah. Tapi disebabkan dia tengok rakyat menyokong dia, mereka terus bekerja. Sama juga dengan cikgu pun. Ibu bapa kena sokong cikgu. Jangan cari salah cikgu. Jangan cari kelemahan cikgu. Kalau ada benda yang mungkin kekurangan, kita bagi sokongan pada cikgu, bagi cadangan yang dengan cara yang baik. Saya rasa itulah di waktu-waktu yang kita kritikal begini, hubungan itu kita kena tingkatkan. Jadi peranan PIBG itu pada saya sangat penting sekarang. Dulu saya ingat zaman saya dulu, Faiz, PIBG ni ada dengan tak ada sama je. Kan? Tak terasa sangat kan. Yang kita tahu ada yuran PIBG je. Kan? Tapi hari ni PIBG tu kena di depan. Dia menjadi orang yang menjambung antara hubungan guru dengan ibu bapa. Bagaimana dia nak membuat aktiviti, menyokong hubungan itu terserahlah pada PIBG kan. PIBG ni pun saya rasa orang yang berpengalaman. Mereka tahu bagaimana nak membuat lagi. Jadi itu pada pandangan saya. Dan akhir sekali saya nak sedikitlah sebagai ni, UNESCO baru ni dia telah pun melaporkan ya. Dia kata dalam kita nak berhadapan dengan pandemik ini dalam ruang pendidikan ini,
kita kena buat 3 benda segera, dia kata. Ini dia UNESCO ni bagi cadangan ni kepada 198 negara lah yang menjadi anggota UNESCO ni. Dia kata ada 3 benda ni yang kerajaan setiap negara kena buat kalau nak bantu anak-anak di sekolah supaya tak tercicir. Yang pertama sekali, tingkatkan kemahiran guru menggunakan digital. Okey, kemahiran guru. Sebab hari ni apa yang kita lihat, guru-guru ni ialah ada guru yang dah 20 tahun, 30 tahun kerja. Dia orang ni komputer bukanlah kemahiran mereka, kan? Mereka dah guna papan hitam dah berapa lama kan? Jadi dia orang tak biasa sangat nak window boleh lah sikit-sikit kan, tapi yang canggih-canggih ni dia orang tak pandai. Jadi satu, tingkatkan kemahiran digital guru. Yang keduanya, perbanyakkan bahan-bahan pembelajaran dalam internet. Yang ketiganya, kena pastikan anak-anak pendalaman dan anak-anak miskin ni dijaga kebajikan mereka ataupun disediakan kemudahan-kemudahan pembelajaran. Jadi UNESCO kata buat 3 benda ni. Kalau buat 3 benda ni, diharapkan bahawa sistem pendidikan negara itu akan berjalan dengan baik dalam masa pandemik. Terima kasih. Terima kasih doktor untuk pesanan nasihat kepada semua. Yang paling penting doktor sebut tadi, semua orang kena bekerjasama, jangan saling menyalahkan yang mana boleh melemahkan kita. Yang paling penting bukan kita nak tahu siapa buat kerja apa, tapi yang paling penting adalah anak-anak kita dapat tak belajar pendidikan dengan sempurna. InsyaAllah itu yang kita nak berikan. Itu adalah hak mereka untuk masa depan yang lebih cerah dan cemerlang. InsyaAllah doktor, terima kasih banyak kesudian waktu bersama dengan kita untuk berinteraksi, berkongsi pandangan dan juga pengalaman dalam suasana PDPR ini. InsyaAllah ada kesempatan nanti kita temu bual lagi doktor InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Salam. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Pewaris kembali semula Rabu 9 malam untuk kita dengarkan isu-isu berkaitan dengan pewaris generasi bangsa, agama dan negara kita kembali di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam tadabbur di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Celik sahaja mata mereka sudah mendengar letupan. Bangun saja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama. Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala
adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Novel coronavirus (COV) adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan sehingga kini tiada rawatan khusus atau ubat antivirus untuk ubat jangkitan coronavirus 2019 atau COVID-19. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, simptom jangkitan coronavirus termasuk berasa penat, sukar bernafas, demam panas, batuk, sakit tekak dan hidung berair. COVID-19 merebak melalui titisan apabila seseorang yang dijangkiti batuk atau bersin. Titisan tersebut kemudiannya merebak ke mana-mana permukaan dan disentuh pula oleh orang lain. Antara langkah melindungi diri dan orang lain daripada COVID-19 adalah menjaga kebersihan dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Elakkan dari berada di tempat yang sesak, melawat ladang haiwan atau makan produk haiwan yang mentah atau tidak dimasak dengan sempurna. Jika anda terpaksa membuat lawatan ke tempat-tempat yang berlaku wabak atau orang ramai, gunakan penutup mulut dan hidung. Jika mengalami gejala jangkitan seperti demam, batuk, selsema mahupun kesukaran untuk bernafas, segera berjumpa dengan doktor untuk rawatan lanjut. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bersama betapa engkau bermakna, kaulah penghibur, terasa tenangnya, kaulah erti bahagia. Kasih izinku ucapkan kasih kerana menerima segala kekuranganku ini. Malah kau menjadi pelengkap syurga yang selama ini ku damba. Batin dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balasnya selain hanya doa. Tuhan tolong restui dia ke syurga. Tiada satu pun kata saat bersama betapa engkau bermakna, kaulah penghibur, terasa tenangnya, engkaulah erti bahagia.
hampir 99% pengrekrutan yang dibuat itu melalui social media, dan salah satu yang digunakan adalah YouTube. Memanglah YouTube ni medium yang paling mudah mereka gunakan untuk menyebarkan ideologi pahaman-pahaman yang tidak sealiran ataupun untuk mempromosikan ideologi IS ni. Kalau kita lihat dari segi kandungan, kebanyakan ini tidak merujuk kepada pandangan ataupun fahaman pegangan kita lah ahli sunnah wal jamaah yang kita amalkan di Malaysia ni. Kalau di Malaysia ni mazhab Syafi'i, mereka membawa banyak pandangan-pandangan luar yang saya rasa tidak sesuai untuk diamalkan di Malaysia lah. Dan kalau kita tengok dari segi siasatan yang kita buat pun, kebanyakan kumpulan-kumpulan pengganas atau militan ni, mereka bermula dengan fahaman-fahaman ini yang mengelirukan ni, yang tak sesuai untuk diamalkan ini. Kemudian mereka akan melangkaui, memasuki satu dimensi baru yang mana direkrut untuk menjadi pengganas ataupun diarahkan untuk tindakan-tindakan keganasan. Dan yang paling membimbangkan kita ni, mereka hanya mengambil part-part tertentu. Contohnya kalau syarahan ustaz tu mungkin dalam sejam, dia akan potong part-part tertentu untuk memastikan tidak keseluruhannya. Jadi bila kita ambil part-part tertentu, kita akan keliru. Kita tak akan dapat gambaran yang keseluruhannya. Itu isu yang paling membimbangkan kita dalam konteks ustaz YouTube ni lah. Hiburan mendidik